Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back guys, welcome back. Woo, episod pertama podcast GP by Two Wheels Media powered by Petronas Sprinter. Welcome back to all. Wandi, kembali kita Ya, Wandi. Dah lama malam-malam kita tidak mewandi. akhirnya kita bersyukur, okay, dan terima kasih sangat-sangat kepada supporter. Akhirnya kita berjaya pergi ke musim kedua, kita kata musim lah, by musim Musim kedua jugalah. lah. Ini musim kedua kita cikgu, mudahan berjalan lancar dan lebih berjaya, InsyaAllah. lebih disupport oleh ramai penonton dan juga pihak luar. Dan cikgu pun terima kasih kerana masih lagi bersama kami, okay, dengan jayanya, walaupun cikgu sekarang makin popular, tapi still rendahkan diri untuk bersama kami. Terima Semakin kasih. popular lah saya semakin popular awak tu yang semakin popular, awak tu yang dah masuk TV. Saya tak masuk TV lagi tau Wandi. Apa-apa pun welcome guys yang mana ada dalam kita punya live stream, kita kata bukanlah, orang kata kadang-kadang orang cakap macam kita ni bukanlah podcast sebenar. Ya, bukanlah podcast sebenar. Kita ni macam kita punya live podcast. Live podcast ni kita membincangkan, anda peminat, saya peminat, Wandi peminat, dan kita sembang, kita borak tentang benda yang kita minat. Tapi secara langsung, bukan recording jadi lagi mudah untuk kita dapatkan reaction dan sebagainya. Tapi apapun, kita berada dalam musim yang kedua di podcast GP. Pada musim kali ini masih lagi dengan dua manusia yang yang masih lagi jadi host kat sini. Apa khabar semua yang ada menonton sekarang ni dekat dalam Facebook, saya dapat tengok sekarang ni. Assalamualaikum semua, podcast GP hadir. Kita tengok Asyik pakai Assalamualaikum. Cikgu Bijak dan Wandi dari Kedah, selamat puasa sama. Waalaikumsalam. Selamat Ramadan. Mama Panlan Magan Lawa. Salam Ramadan Min. Salam Ramadan. Test 1 2 3 4 5 6. Welcome back guys. Welcome back. Excited Wadi. Dan seterusnya cikgu, kita berjaya juga untuk musim kedua ni kerana adanya sokongan yang padu sekarang. Okay. Yang pertamanya pada sponsor kita. Terima kasih banyak kepada Petronas Sprinter, dan seterusnya Koyoko, Tune Boss, Monster Energy, TikTok Malaysia, Petronas Sepang International Circuit, dan akhir sekali Isa Pocket Bike. Terima kasih banyak kerana terus support kami, dan mudahan hubungan kita makin baik, cikgu. Betul. Kita kata kami walaupun di podcast GP kita cuba nak bawakan yang terbaik untuk anda apa semua, tapi first and foremost tanpa sokongan anda semua, viewers kami yang memberi sokongan kami, di mana platform anda tonton pun tak kisah, di merah putih, di hitam putih ataupun di biru putih, mana-mana platform anda tonton kami, terima kasih banyak. Dan for sure lah kita cakap terima kasih kepada sponsor kami. Tapi apa-apa pun, sebelum kita mula, kita kembali ke dalam musim yang baru ni. Mungkin sedikit macam orang cakap kejutan lah tempoh hari kan Wandi. Kita dapat tengok sekarang ni Wandi ada dekat sini, dan kita terpaksa tundakan kita punya podcast GP ni selepas musibah yang dialami oleh Wandi baru-baru ni. So Wandi, macam mana family semua okey ke, dalam keadaan macam mana sekarang ni Wandi? Ya, Alhamdulillah. Syukur sangat sebab tak ada kehilangan nyawa. Okay? Dan sepanjang bencana tu, tiada satu pun kemalangan jiwa dalam 10 buah rumah yang kebakaran. 10 rumah 10 buah. Kenderaan jiran ada dalam 3 buah, tapi kenderaan kami Alhamdulillah satu keluarga semuanya baiklah. Orang kampung cepat sekali tolong, angkat kereta, angkat motor semua keluar. Jadi itulah. Dan sokongan juga kepada para pengikut Two Wheels, terima kasih banyak. Saya sangat-sangat terima kasih. Itulah, support moral itu penting. Bila kita kena bencana baru kita rasa benda tu. Betul. Okay, walaupun tak nampak, tak kenal, tapi sokongan moral tu memang betul-betul membangkitkan, memberi semangat lah. Dia yang mana tak tahu penonton-penonton Two Wheels semua, podcast GP semua, baru-baru ni Wandi ditimpa musibah di mana rumah kediaman dia terlibat dalam satu kes kebakaran, di mana 10 di kawasan kompleks perumahan mereka, ada 10 buah rumah dijilat api dan to the ground sampai
sampai total loss lah kita cakap sebenarnya. Habis. Dan Wandi pun sekarang ni alhamdulillah satu keluarga selamat. Dan apa-apa pun memang kami di Tuis Media mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung-pendukung Tuis Media di luar sana yang memberikan sekurang-kurangnya lah kata-kata semangat kepada Wandi sendiri. Kemudian yang ada memberikan sumbangan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak yang bercadang untuk menyumbang pun. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Apa-apa pun anda boleh berhubung dengan admin kami di Tuis Media. Apa-apa pun sebarang perbincangan ke apa-apa, masih lagi kita akan cuba support Wandi setakat mana yang kita boleh. Dan sebab itulah kita terpaksa delay hari ni. Dah masuk ke hari yang Khamis, di mana Wandi terpaksa kita cari lokasi yang sesuai, tempat yang sesuai, tambahan pula dengan barangan-barangan yang Wandi pakai untuk broadcast dan sebagainya, semua hancur dijilat api. Jadi itu antara kita kata seteruk-teruk musibah lah sebenarnya yang kita boleh alami sebagai seorang manusia dekat dunia ni kan. Selain banjir dan juga api ni, itu antara yang ni lah. Tapi apa-apa pun, tetap Wandi masih bersemangat hari ni bersama dengan Podcast GP. Dia masih lagi menonton walaupun dengan cerita Wandi mengamuk sebab saluran yang dia tengok kejap-kejap lock out katanya kan. Kejap-kejap tak dapat connect, tak dapat apa semua kan. Okey, bahagian kita baru-baru ni kita baru saja masuk ke musim baru. Semua jenis kita kata perlumbaan lah, terutamanya perlumbaan jentera dua roda, yang mana kat luar sana tak kisahlah daripada international, ASEAN dan juga sebagainya. Sekarang ni semua dah rancak bermula, Wandi. Jadi sebab itulah kita datang malam ni, semua kita bincangkan sedikit demi sedikit. Dan utamanya kita akan fokus kepada MotoGP. Tapi yang akan kita bincang juga, yang di sekelilingnya juga kita akan bincangkan, Wandi. Ya, kita tak lupakan juga atlet-atlet negara kita. Betul. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan, apa yang cabaran mereka hadapi. Kita pun kongsikan bersama dengan para peminat. Mungkin para peminat dia lah sibuk kerja apa semua, tak berkesempatan membaca. Jadi itulah tujuan Podcast GP juga untuk sebarkan apa maklumat ataupun info-info terbaru kepada anda semua. Dan betul, kami bukan fokus hanya international tapi juga national. Okey, yang mula-mulanya cikgu berita yang menggembirakan lah. Okey. Dan ini first lah, kita boleh kata first Malaysian rider, okay, yang berasal di Moto4. Kita tengok Khabil Irfan tahniah juga. Bagi semua, kalau nak tahu, Khabil pada tahun ini akan berlumba di ASBK, kejohanan Superbike Sepanyol, untuk kategori Moto4. Moto4 ni boleh kata kategori untuk permulaan lah. Sebelum pelumba itu naik lebih ke peringkat yang lebih besar. So untuk join ke Moto4 pun cikgu bukan senang, cikgu. Betul. Sebab satu, dia di luar negara, di Spain, tempat yang banyak sekolah berlumba, banyak talent yang bagus. So nak dapat kepercayaan, nak tempatkan pelumba kita, itu sangat-sangat mencabar. Tetapi kerana kemenangan beliau pada musim lalu di Ovale World Championship, beliau menjadi juara dunia. Okey, juara dunia, cikgu. So itulah rezeki beliau tahun ni dapat ke Moto4 di Sepanyol. Dia kira Khabil ni dia sejarah demi sejarah lah. Dia boleh kata macam kita punya first rider yang dapat title world champion. Okey, kemudian dalam dua roda. Dia pertama kali ke ASBK, ke Moto4. Ini adalah satu cabang yang kita rakyat Malaysia baru sedar adanya benda ni. Ramai yang baru sedar sebenarnya kan. Itu betul. Dan kita doakan sukses lah. Kita harapkan dia memilih jalan yang betul, harapkan management dia pun dapat guide dia ke tempat yang betul. Dan ini harapan kita dalam masa mungkin dalam 5 ke 7 tahun lagi, kita akan nampak dia ni ke pentas dunia, Wandi. Ya, sangat-sangat menjadi harapan lah para pengikut, para peminat dua roda, kerana beliau ni pemata. Sebab beliau ni muda. Ini yang kita nak. Sekarang ni boleh kata kita seiring dengan apa yang terjadi di Eropah. Dalam umur belasan, 11-12 tahun dah mula ke lita yang sesuai dengan jentera yang lebih bertenaga. So itu membuatkan seorang pelumba muda tu, boleh kata kanak-kanak lah, dah mula menjadi pelumba profesional. Kalau kita mula dalam umur 16-17 itu dah kira agak lewat. So inilah pemata pertama kita. Mudahan laluan dia lancar dan insyaAllah berjaya.
Jadi yang mana nak dapatkan motor untuk anak-anak kecil anda boleh cari Isa Pocket Bike dan anda boleh beli motor Pocket Bike untuk latih anak-anak menjadi juara dunia satu hari nanti. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Pada penaja kita Isa Pocket Bike anda boleh cari dekat mana-mana laman, di laman Facebook terutamanya, boleh dapatkan khidmat dan juga nasihat daripada Isa Pocket Bike. Okey, masuk sikit. Okay. Itu berita yang pertama, Wandi. Itu cerita yang pertama kita malam ni, Wandi. Jadi ada cerita lain lagi di sekitar di sekeliling ni. Sekeliling lagi seterusnya kita pergi pada Hakim Danish. Juga pelumba muda kita habiskan dulu pelumba muda. Okey, saya tahu dan kami semua tahu para peminat Hakim Danish makin memberi semangat, makin memberi memandang Hakim Danish, perjalanan beliau. Dan tahun ini beliau adalah satu-satunya pelumba Malaysia yang terus beraksi di Red Bull Rookies Cup, dan beliau juga di Junior GP. So harap tahun ini beliau mampu untuk terus ke depan dan terus mampu untuk peroleh banyak podium, kerana beliau ni juga bukan hanya dipandang dalam Malaysia saja, tapi di tim Eropah sana pun sebenarnya cikgu banyak yang datang kepada ZK dan ingin offer tempat. Sampai macam tu. So ZK terpaksa tapis cikgu. Dia tak nak terlampau gelojoh, terima. Kena macam sikit-sikit. Tim-tim Eropah sekarang ni, dia tak nak jadi someone yang lambat ke parti itulah. Maksudnya kalau dia ada nampak permata tu, dia akan cuba grab dan cuba ikat kontrak terus supaya kalau lah dia ni perform, dia ni akan bersama dengan tim aku. Macam tu lah lebih kurang. Tapi visual tadi, cuba kita minta kita punya producer up sikit visual tadi tu. Hakim Danish menggunakan kali ni dia sudah beralih arah. Dia punya helmet dan sekarang ni dia sudah menggunakan MT helmets. Kita kata dia pun samalah dengan kerjasama dengan daripada pasukan MT helmet, MSI dan sebagainya. Dan apa yang menariknya, pakaian yang digunakan juga adalah kita kata dia punya racewear dia pakai Alpine Star. Yang menarik dia, Wandi tengok dia punya buff tu, dia punya orang cakap apa? Macam itu kenal. Buff. Kenal buff two wheels lagi. Sebab kita saja juga dalam diam. Takkanlah two wheels dah jadi official race punya racewear untuk Hakim Danish sekarang ni. Jadi kau nampak yang dia tunjuk good tu pun dekat mana? Dekat buff tu lah. Jadi sebenarnya yang power dia tu buff daripada two wheels tu lah yang diguna pakai oleh Hakim Danish tu sebenarnya. Itu je sebenarnya yang dia tunjuk. Kan? Okey, jadi seterusnya juga kita akan tengok ni. Ini adalah list nama satu-satunya pelumba negara kita yang berada dalam entry list bagi Red Bulls Rookie. Yang mana tak tahu, Red Bulls Rookie ni adalah salah satu program di bawah Dorna dan di bawah MotoGP sendiri. Dia adalah satu pilot program dan juga feeder program bagi Moto3, di mana bakat-bakat baru, bakat-bakat muda akan ditapis daripada talent cup yang lain, British Talent Cup, Asia Talent Cup dan sebagainya. Salah satu usaha ke road to MotoGP. Dan tahun ni hanya tinggal seorang saja pemata kita di sana, Wandi. Tapi kepada para pengikut kita semua dua roda, mungkin kita tanya mana Daniel Syahmi. Daniel Syahmi pada tahun ini akan tumpu sepenuhnya kepada Junior GP saja, dan mudahan beliau pada tahun akan datang teruslah kita akan nampak beliau di Moto3 insya-Allah. Tidak mustahil. So teruskan berdoa dan bagi kata-kata semangat, insya-Allah Daniel Syahmi pun seorang fighter juga. Terutamanya lepas beliau kemalangan, hampir 2 tahun berehat kaki dia. Itu bukannya satu cabaran yang kecil. Jadi itulah, beliau ingin bangkit kembali, perlukan masa juga. Dan mudahan pada tahun ini berjalan lancar lah untuk beliau. Itu satu lagi pelumba harapan kita. Betul lah. Yang mana kadang-kadang ada ramai yang tak tahu kan, Daniel Syahmi mana ni? Kalau korang tengok nama dia dalam race, dia orang tulis Daniel Syahril. Dia pakai nama bapak dia kat belakang kan. Jadi kadang-kadang saya pun panggil dia Daniel Syahril juga. Daniel Syahmi bin Syahril lah kot kan. Jadi kadang-kadang tak tahu Daniel Syahmi yang mana satu. Yang selalu kalau dekat dalam MotoGP tu dia ada tulis Daniel Syahril. Itulah dia. Itulah yang kami maksudkan ni. Ya, betul. Dan seterusnya kita pergi kepada pelumba yang mana siapa lagi tak kenal. Ini pelumba yang paling popular di Malaysia lah, cikgu. Siapa dia? Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin. Okey. So kita tengok hari ni Hafiz Syahrin dan juga JDT dah umumkan penampilan mereka yang akan beraksi di LRC. Dan inilah racing suit warna yang sepadan dengan jentera mereka. Dan mereka kini berkampung di Thailand, Chang International Circuit, untuk menghadapi saingan pertama
ARRC pada tahun 2024 ini. Hafiz Syarin satu-satunya pelumba bagi tim JDT akan mengenakan jentera Ducati Panigale V4R yang mana dua jentera untuk beliau lalui pada saingan kali ini, dan harapan kami mudahan beliau dapat bagi saingan yang terbaik untuk championship dan seterusnya menaikkan juga nama JDT dan juga Ducati, kerana kita tahu Ducati ni top di World Championship di MotoGP. Satu-satunya jentera Ducati kan, satu-satunya jentera Ducati dalam ARRC. Jadi apa-apa pun kita pun tak nak kata jadi kau cakap turis ni bias pula kan. Yes, kita meraihkan Hafiz ni sebab dia datang dari dia antara pelumba negara yang berprofil tinggi. Tapi apa-apa pun kita still bagi shout out kepada semua pelumba-pelumba negara yang ada dalam ARRC tu. Saya seronok antara idola kita Azlan Shah perform well dalam sesi testing baru-baru ni. Baru-baru ni Azlan Shah, walaupun kita tahu tim TKKR Racing Team dia memang ada masalah sikit dari segi penajaan. Itu isu yang seronok juga kalau kita dapat bincangkan ke apa-apa nanti kan, dari segi penajaan, kos dia apa semua. Tapi Alhamdulillah dengan sokongan anda peminat-peminat, dengan apa-apa semua, dia orang dapat juga untuk membawa tim tersebut, tim bekas juara. Maksudnya dia orang adalah reigning champion kan. Kalau reigning champion punya tim boleh jadi masalah kewangan, jadi teruk sangat ke nak ada modal untuk bawa tim ke satu-satu kejohanan. Ini nanti mungkin next episode kita boleh bincangkan lah sebenarnya bagaimana susahnya untuk dapatkan dana, sedangkan satu tim yang berstatus juara Asia tahun lalu untuk masuk pertandingan yang sama tahun ni ada masalah. Jadi benda ni kita akan boleh bincangkan nanti, insyaAllah kita akan cuba bincangkan. Tapi menarik dia tentang Hafiz tadi, kita dapat tengok tadi kita cakap pasal Hakim Danish tukar helmet daripada dia pakai Shark sebelum ni dan dia pakai ke MT helmet. Kita tengok Hafiz Syarin juga bertukar racewear dia, boleh kata totally tukar. First kali yang mana perasan memang dia kembali ke Shoei. Sebelum ini dia menggunakan helmet KYT, sampai KYT pun ada bawa keluar tribute untuk dia dan sebagainya. Kini dia kembali memakai Shoei, dan satu benda yang mata saya perlu adjust semula apabila Hafiz Syarin kini menggunakan racewear yang ditaja oleh Alpine Star. Kita sebelum ni yang mana tahu dia memang pakai Tai Chi seumur hidup dia. Kini dia dah pakai Alpine Star bersama dengan pasukan JDT Racing. Jadi satu benda yang kita peminat-peminat ni terpaksa adjust sikit lah mata. Tengok dah hilang lambang kuning dekat atas bahu dia. Ada certain siluet pakaian dari segi siluet RSIC tu yang lain daripada Alpine Star ni. Jadi itu satu benda yang menarik juga kita tengok. Jadi mungkin akan ada lebih mudah lah merchandise daripada Hafiz Syarin selepas ni nak boleh dapat daripada Alpine Star ke macam mana ke, mungkin sebab RSIC ni dia punya ni kurang sikit kita nak dapat kita punya barang-barang dia. Dan ini dia Wandi, apa benda ni Wandi? Ini lataran lita. Lataran lita Pasir Gudang, yang mana inilah orang kata rezeki berkait. Apabila JDT dah mula lebarkan sayap kepada dunia pemotoran dengan mengambil Hafiz Syarin. So pada masa sama mereka sebenarnya sedang buat akademi. Akademi ini akan dijalankan di Lita Pasir Gudang juga, dan kita tahu Lita Pasir Gudang ni dah agak suram, lama dah agak suram. Tapi kerana adanya JDT Racing, Lita Pasir Gudang ni akan dibangunkan kembali. Ini pasti menyeronokkan semua orang lah cikgu kan. Sangat-sangat baiklah. Kita dah makin kurang kita punya macam full purpose build punya lita. Sebelum ni semua kalau kita katakan banyak gunakan lita Sepang dibahagikan kepada utara dan selatan dan sebagainya. Kemudian lita-lita kita yang kita terkenal zaman dulu semakin tak ada, dah makin dijual, korporat-korporat ambil ataupun tak terjaga dan sebagainya. Jadi apabila naiknya JDT Racing ini, kemudian dah mula ada effort untuk berikan perhatian kepada perlumbaan pula. Jadi orang kata rezeki berkait dan dah pun ada orang bagi perhatian semula. Nak hidupkan semula Lita ni, di mana yang kita tahu Menteri Besar Johor dengan Esko Sukan sedang mempersiapkan kertas kerja untuk mengembalikan dan dia orang akan pergi menghadap kepada Duli Sultan lah, dan juga kita kata mungkin Tengku Mahkota lah yang sekarang ni menjalankan tugas Sultan Johor. Okey, jadi itu satu perkara lah. Satu lagi perkara yang menyeronokkan kita peminat-peminat. Sebab apa? Benda tu akan jadi efek pada kita juga.
Kan? Efek kepada kita di mana rakyat kita boleh mudah lagi akses. Dia ada akademi pula, dia dapat biar bangunkan dengan perkara itu juga. Dan juga ramai orang katalah macam ramai sebab saya tengok ada komen-komen dekat luar sana. Dia orang macam nampak apa orang baru nak ambil tahu pasal ARRC sebab apa Hafiz masuk apa semua. Dia orang anggap benda tu macam negatif tau, macam alah dia orang ni lalang kan, baru nak sokong lah apa semua. At least sekurang-kurangnya bagi saya lah, mungkin dia orang baru nak kenal kan. Kita yang dah peminat ni kita tahu siapa pemenang sebelum ni kan, siapa yang dah ada dalam sirkuit tu dan sebagainya. Jadi apabila itu fungsi orang-orang berprofil tinggi bersama dengan tim yang kita kata profil dia agak tinggi dalam negara kita iaitu JDT sendiri, ambil tahu tentang perlumbaan ARRC ni supaya rakyat-rakyat biasa kita ni yang sebelum ni tak ambil tahu. Itu yang jadi dia sekali dan impact tu sangat bagus. Dan kita tengok sekarang ni pun ramai tu dah ada camp Azlan Shah, sekarang ni dah ada camp Hafiz Sharif. Bagi saya dia jadi macam ini yang aku harapkan dulu. Waktu Moto2 kita harap macam tu dulu kan. Ada orang macam Azlan Shah, ada orang Hafiz Sharif, ada orang apa kawan tu kawan ni kan. Jadi sekarang ni dia kembali benda tu dan kita dah kembali seronok dapat tengok pelumba Malaysia di kalangan pelumba-pelumba lain berlumba semula berentap. Seorang ni dengan title bekas juara, seorang ni pula daripada bekas rider MotoGP nak berentap dalam 1 liter, nak tengok Otai lawan junior. Dia macam-macam dan benda tu jadi menyeronokkan lawan ni. Ya, itu yang orang kata drama masing-masing pun. Betul. Mesti nanti apa drama pada kali ini. Kalau dulu mungkin kita kata alah asyik dia tu menang, asyik dia ni menang. So cabaran tu kurang ataupun boleh kata champion tu kita dah boleh agak dah. Tapi pada kali ini masing-masing tertanya-tanya persoalan itu yang membuatkan ARRC itu sendiri makin popular. Okey, dan para peminat pun makin bagi perhatian, makin bagi tumpuan, makin nak ikutlah saingan nanti. Pasti betul. Live nanti pasti ramai yang makin nonton. Banyak kan, penonton makin banyak, orang makin tengok, penaja makin banyak, tim mungkin dah kurang jadi masalah sebab lepas ni nak jadi sponsor. Sebab apa, sebelum ni kalau aku nak tanya kau pun benda ni bukan orang tengok pun. Dia jadi macam tu sebab kita tahu antara benda yang TKKR cakap, dia ada deal dengan satu syarikat minyak ni pull out last second. Jadi dia orang mungkin tak dapat value dan sebagainya, padahal benda tu bekas juara, memang reigning world champion punya, reigning ARC champion duduk kat tim tu semua. Entah, tapi mungkin lepas ni perhatian tu diberi dan makin banyak penglibatan dan makin banyak kita kata sumbangan dan juga pembangunan yang boleh laku. Jadi itu yang berlaku sekitar ni. Kita akan cuba bagi update sebab keputusan bagi ARC tak ada apa-apa sekarang ni sebab kita tahu dia orang post pakai dia pakai kurier yang tak nak bagus ke apa-apa, sangkut kat custom ke apa ke. Jadi kita tak dapat tengok Hafiz Sharif dalam aksi testing. Rattenberger juga motor dia, enjin dia rosak, jadi diorang terpaksa repair dan sebagainya. Kita hanya dapat tengok Azlan Shah, kita dapat tengok Kasma, kita dapat tengok pelumba-pelumba negara yang lain. Sharifuddin Azman juga ada dekat dalam tu sekarang ni. Jadi untuk update keputusan yang betul, kita tunggu nanti hujung minggu ni kalau ikutkan perlumbaan ARRC. Ya, kita tengok nanti pada minggu ini. Okay, harap semuanya boleh nonton. Sama-sama share, kita kasih lebih popular, lebih famous lagi ARRC. Dan seterusnya cikgu, kita pergi kepada penaja utama Petronas Sprinter, yang mana kita ada promo package untuk sempena Ramadan ni cikgu. Ramadan tiba. Nasib baik bukan Marhaban tiba. Promosi Ramadan daripada Petronas Sintium ni. Promosi apa ni? Promosi untuk buka puasa, yang mana ada pelbagai package lah. Bagi yang berminat ini, kita tak boleh terang-terangan lah secara lanjut. So siapa yang tengok ni boleh pergi pada kami punya laman Sesawang, kemudian pergilah tengok dan register apa semua sebelum seat tu penuh. Betul. Okay, ini antara promosi yang hebat lah. Promosi dia hebat. Kau boleh dapatkan maklumat lanjut, apa-apa pun boleh support kita punya sponsor kami iaitu Petronas sendiri. Dan juga ini adalah peluang untuk bersama anda dapatkan benefit lah, di samping mendapatkan khidmat dia dan sebagainya, kau boleh dapat benefit dalam bulan Ramadan ni juga. Okey, penonton yang ada di laman Merah Putih, yang ada laman
hitam putih dan biru putih. Ini dia kita nak umumkan, yang mana belum perasan, mungkin anda dah terlepas sikit lah. Kita di Tuwis Media, kita ada mewujudkan satu liga MotoGP Fantasy. Okay, MotoGP Fantasy ni adalah satu aplikasi yang anda boleh dapatkan. Dia boleh teka pemenang dan sebagainya. Dia ada macam, ni lawan dia ni, siapa yang akan menang ke apa-apa semua. Anda boleh masuk dalam MotoGP Fantasy, tapi Tuwis Media dia buat satu league untuk kita peminat-peminat. Kita ada satu, kita letakkan nama dia Liga GP. Liga GP ni di mana kalau anda perform pada minggu-minggu tersebut, minggu-minggu tertentu ni, anda akan dapat mata dan mata ni semua akan direkodkan, dan pemenang ataupun pencapaian terbaik pada setiap minggu tu insyaAllah akan mendapatkan hadiah misteri mingguan. Dan juga sehinggalah ke penghujung musim nanti insyaAllah daripada penaja-penaja kami. Itu yang pastinya lah. Ini dia tahniah untuk kita kata pemenang bagi race week pertama. Nama dia unik kat sini, Janggut Farm. Ladang Janggut. Janggut Farm dia dah dapat kita kata produk-produk merchandise daripada penaja-penaja kami, Petronas Sprinter terutamanya. Janggut Farm dengan mata dia 178 mata, Afiq 174, sikit je lari, hanya 4 mata je. Jadi yang bawah-bawah tu ini adalah kedudukan top 10, di mana Tuwis Media sendiri, pengamal media di mana yang kata diorang ni yang paling hebat, admin kita yang paling hebat pun duduk nombor 80. Itu Tun Hujung tu. Tak boleh tu bomoh tu. Tak ada, sebab apa? Tuwis takkanlah nak menang kan. Itu alasan dia. Takkan Liga sini saya nak bagi menang kan. Jadi kita bagi can ke orang lain. Bukan kita orang tak tahu, kita orang boleh predict. Cuma bagi can lah. Jadi kau cakap apa pula. Bagi can. Betul. Baik. Okey, untuk update bagi perlombaan. Minggu ni kita baru lepas perlombaan di Lusail International Circuit. Lepas ni kita akan jumpa, kita rehat seketika, kita bagi ruang kepada penaja-penaja kami. Jangan mana-mana, terus bersama dengan Podcast GP. Untuk gunaan sprinter ni, saya tak perlu untuk sediakan enjin yang perlu. Walaupun air tendang, tapi temperature enjin tu masih below 100. 98, 97, 98, 97. Dia main kat situ je. Habis race, itu hari tukar, color dia masih sama. So, minyak tu tak tukar jadi hitam ke apa. Kelikatan dia pun masih cantik. So, itu yang gembira tak untuk pengguna Petronas Sprinter. So, minyak F900 ni saya garanti daripada Kapcai sampai motor besar. Sprinter, your way. Okey, itu dia. Tiba-tiba Wandi menghilangkan diri seketika, tapi tak apa. Kita kembali bersiaran sekarang ni. Terima kasih kepada Petronas Sprinter, penaja bagi minyak kita, penaja kita katakan bendalir rasmi bagi Podcast GP, jenama yang memang kita katakan dipercayai lah daripada zaman tin. Zaman minyak dalam tin lagi, Sprinter ni diguna pakai, dan kita kata memang trusted lah bagi kita katakan pelincir jentera, terutamanya motor lah. Motor tak pakai Sintium kereta, kita pakai Sprinter. Okey, kita tak tahu, mungkin Wandi ada masalah sikit ke apa-apa sekarang ni. Wandi dapat dengar saya ke? Saya rasa Wandi tak dapat dengar saya ni sekarang ni. Mungkin dia ada masalah sikit. Tapi tak apa. Kita kembali sekarang ni. Kita berada dalam Moto3. Okey, kita bincang dulu tentang Moto3. Moto3 ni kepada anda yang mana menonton. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih yang mana menonton dalam saluran yang betul. Okey, yang saluran betul. Tahniah anda menjadi seorang peminat yang bijak. Yang mana menonton kita katakan mana saluran yang haram tu sokonglah cara betul kan. Apa-apa pun. Kita ada challenge kita yang tersendiri. Minggu ni kita masih ada, saya tak tahu berapa jumlah sebenar dia yang kita nak target pada minggu ni. Berapa ribu like dia. Tapi macam biasa kita letak grafik dekat sini 50,000 like challenge untuk pengguna-pengguna di TikTok. Anda boleh tap-tap like dan akan release hadiah di penghujung nanti insyaAllah. Okey, pada minggu ni perlombaan saya walaupun tak ada kena-mengena dalam kita punya podcast GP ni, tapi saya selaku orang yang terlibat dalam broadcast tersebut, saya nak minta maaf dululah dah bagi pihak produksi, bukan Tuwis Media tapi daripada sebuah saluran TV di mana ada isu baru-baru ni di mana peminat-peminat yang menonton di mana-mana saluran berlakunya voice
voice delay, berlakunya delay dengan cerita sampai dekat 5 second. Daripada aksi tu dah lepas dah, baru suara masuk dan sebagainya. Dengan tak ada availability nak tukar bahasa dan sebagainya, saya minta maaf. Dan saya ada bagi tahu producer saya pada waktu tu bahawa ada berlaku masalah-masalah ini, dan diorang pun sebenarnya operasi channel tersebut, okay, operasi channel yang membawa siaran MotoGP ni, Sport TV ni, operation dia dekat Korea. Okay, kalau kita katakan Malaysia pun dia sampai pukul 2 pagi. Dekat Korea dia tambah lagi berapa jam tak lupa. Jadi diorang kerja pukul 3-4 pagi. Diorang pun macam blur, diorang pun dah betul-betul wasted dah sampai hujung hari dah apa semua kan. Tapi apabila feedback tu anda beri terus kepada saya dapat beritahu diorang, okey, suara level tak cun. Kemudian saya beritahu diorang ada delay apa semua. Diorang tu dapat repair apa semua, dan diorang macam beritahu saya supaya nanti beritahu balik dekat viewer-viewer, minta maaf lah tentang perkara tersebut, dan diorang akan improve pada masa yang akan datang lah. Tapi apapun, terima kasih yang mana bagi feedback. Wandi, kita masuk dalam kategori Moto3 sekarang. Wandi kau pergi mana tadi Wandi? Aku takut Wandi kau tinggal aku sorang Wandi. Tak tahulah, telefon ni tiba-tiba dia kepanasan je aku. Mentang-mentang lah lumba lalu tu memang sangat-sangat panas lah. Sampai dia pun panas sekali. Okey, kita berada di Moto3. Okey, macam biasa Wandi, bagi saya kita tak kata apa bagi saya perlombaan Moto3 ni dia pembukaan bagi MotoGP tahun ni lah. Selain daripada sprint race lah kan, sprint race MotoGP yang sehari sebelum tu kita letak tepi lah, kita ambil pada perlombaan penuh ni. MotoGP ni dia buka pembukaan dia di Losail International Circuit, and then pembukaan dia dengan Moto3. Pembukaan yang bagi saya sangat-sangat best, Wadi. Betul, walaupun perlombaan dia lewat malam, tapi saya langsung tak mengantuk. Dengan drama yang kita langsung tak boleh jangka. Satunya, perlombaan, ialah trademark Moto3 ni, satu kelompok besar berada di hadapan, saling-saling bersaing untuk menang. Bukan setakat podium, tapi untuk menang. Okay, kita tengok macam mana Holgado pertahankan kedudukan depan. Kemudian bagaimana David Alonso dengan bijaknya, dengan matangnya, dengan sabarnya mengatur langkah satu demi satu, akhirnya berjaya memenangi perlombaan. So itulah yang sangat-sangat menarik perhatian, dan saya yakin para penonton sekalipun pada aksi perlombaan tu, pada siapa yang tengok, pasti tak teragak yang David Alonso akan menang. Kebanyakannya pasti akan teragak mungkin Holgado yang akan menang, tapi itulah Moto3. Hujung-hujung masih lagi boleh sailang dan akhirnya boleh menang. David itu keajaiban Alonso, dia bermula daripada petak ke-18, betul Dia bermula dari petak ke-18. Okey, bagi Moto3 dia orang cakap tak apalah. Tapi apapun dia petak 18 kot. Jauh gila nak tinggal nak catch up balik. Tapi dia dapat balik. Bagi saya mungkin ada setengah media yang laporkan macam even MotoGP sendiri pun P8 to P1 dalam masa berapa lap P8 ke P1 tu memang tak jauh sebenarnya. Dia orang dalam kelompok yang sama je pun. Tapi bila kita cakap daripada P18 di awal perlombaan, grid kau duduk dekat 18. Bersimpang siur 17 orang kat depan kau untuk kau dapat catch up ke grup yang depan, and then gunakan kau punya kebijaksanaan, kau punya kematangan. Kena tahu tau, budak-budak Moto3 ni adalah budak-budak. Dia orang ni muda, dia orang ni boleh kata ada yang belasan, ada yang mungkin 20-an, tapi ada yang masih lagi belasan. Dia orang dapat adapt dengan strategi, kita tahu dengan Losail International Circuit yang mengharapkan slipstream kan, dia litar yang wide, litar yang panjang, dia banyak yang orang cakap sweeping corner dan sebagainya. Tapi dia bersabar, dia menunggu saat dan ketika dia. Tambahan pula Moto3 ni dicabar dengan perubahan cuaca daripada senja dia nak masuk ke malam. Suhu daripada permulaan, silap saya bermula dengan 26 darjah Celsius. Bila penghujung perlombaan tu, dia dah cecah sampai 24 darjah Celsius. Suhu sekeliling. Tapi suhu atas track, dengan efek kepada tayar, sangat berbeza tau. Jadi dia ni dapat expect dan dapat kontrol motor dia. Dan matang, kita dapat dia tak push. Dia tunggu. Walaupun ada satu saat dia tertinggal ke belakang dan dia pergi balik ke depan. Moto3 bagi saya cukup cun. Kita... Kalau para penonton tengok Moto3 ni, kita boleh kata lebih nampaklah karakter pelumba tu sendiri. Betul. Adakah jenis calculated ataupun jenis memang tak kira, tak menyempat, tak kira apa pun, terus redah saja. Kalau tahun lepas kita ada nama popular Dennis Onju di Moto3. Memang karakter dia di Moto3 tak ada lain lagi, memang seorang yang agresif, yang sembrono je kita boleh kata. Tapi pada tahun ni saya rasa agak tenang.
Okey, selepas ketiadaan dia, tahun ni agak tenang. Itu yang saya nampak lah cikgu. Kalau cikgu nampak macam mana? Dia macam kita nampak tak ada dah cubaan-cubaan yang tak berapa nak bijak kan. Dia macam gelojo apa semua ni kan. Begitulah bila Wandi cakap tadi macam Dennis Sonju dah tak ada, patutlah tak ada orang buat gila kan. Tapi apa-apa pun Wandi, kita cakap kemudian pasal tambahan David Munoz pun terjatuh. David Munoz tu ada harapan untuk ganti Dennis Sonju tu. Tapi dia terjatuh dalam perlumbaan tu. So akhirnya kelompok hadapan di hujung-hujung tu jadi tenang. Holgado pun tak macam tahun-tahun sebelum ni. Holgado pun makin okey sekarang. Hello Wandi? Okey, Wandi. Okey. Okey. Mungkin kita ada masalah feed sekarang ni sikit. Okey. Tak apa. Macam mana pun Wandi dah dengar semula ke Wandi? Agak good sikit. Yang mana tak tahu, kita orang ni bersiaran secara online kan. Wandi di Sabah, saya di Penang. Kita punya producer berada di Kuala Lumpur kan. Jadi tak apalah, kita punya first week, kita punya ni kita cuba-cuba sikit. Mungkin ada berlaku sedikit lost feed tadi. Ada kita tengok dekat komen Rueda sayang betul-betul kan. David Alonso calon juara. Awal lagi bang, awal lagi am untuk kita namakan dia sebagai calon juara dan sebagainya. Tapi okey Wandi, dah dengar balik saya Wandi? Okey ya? Ya, dengar. Okey, macam mana okey Wandi? Macam mungkin Wandi tengah cerita tadi mungkin terpotong, saya pun nak cerita sikit ke apa-apa, tapi kita kembalilah. Kita ada nama-nama yang kita kenal sebelum ni, David Alonso, Daniel Holgado, nama-nama profil tinggi kan, Tatsuki Suzuki, Stefano Nepa dan sebagainya. Tapi ada satu nama ni, ada yang saya sebut perkataan dia yang bagi saya dari mana entah ke mana datangnya. Tayo Furusato. Okay. Tamat di kedudukan podium Wandi. Itu saya sifatkan dia sekarang ni memang nampak mental dia okey. Dia bercakap pun dah mula ada senyum. Betul. Okey. Dia bukan first podium. Dia pernah podium kan sebelum ni. Tapi masih lagi kebudak-budakan. Nampak macam tak begitu happy. Tapi kali ni nampaklah dia mula enjoy dengan apa yang ada di sekeliling. Bagi pengetahuan semua, Tayo ni tahun ketiga dia. Tayo ni champion ATC. Sangat dominan pada masa tu fight dengan Daniel Syami, tapi beliau sangat dominan sehingga jadi juara ATC. Tapi beliau ada masalah di Moto3 itu, masalah beliau untuk adapt dengan kehidupan Eropah. Itu. Jangan sangka kita selesa di negara kita, bila berhijrah negara lain terus kita boleh selesa juga, tak. So keselesaan itu akan mengganggu juga prestasi kita di Lita. Kita tu. Prestasi para pelumba di Lita. Kita ada bincang tentang Tayo Furusato ni dulu kan, yang kata dia macam homesick gila-gila apa semua kan. Kita kena faham tau, dia orang ni pelumba-pelumba muda tau. Dia orang ni boleh kata dia orang berlumba daripada umur kecil kan. Dia orang naik. Tak apa lagi di pangkuan keluarga apa semua. Bila cecah tahap profesional, bila dia orang masuk dalam bidang profesional ni, dia orang terpaksa terus split. Macam kita kata sekarang ni Hakim Danish berpusat di mana? Kita katakan Kabil sekarang ni pun dia dah mula berpusat di Eropah dan sebagainya. Dia orang ni terpaksa ada satu kehidupan yang agak sukar. Dan sekarang ni kita nampak Tayo Furusato dari segi gaya perlumbaan dia pun saya nampak dia sangat selesa. Tempoh hari dalam ni nampak tenang kan. Dia tak nampak, sebelum ni kita nampak kalau kemungkinan dia di depan pun nasib ataupun berlakunya macam ada apa-apa yang menyebabkan dia berada di depan. Tapi kali ni kita nampak dia berlumba. Tayo Furusato berlumba. Itu yang best saya tengok tentang Tayo Furusato pada perlumbaan baru ni Wandi. Ya, dan saya gembira kerana adanya pengganti Ayumu. Kita tak nak terus selepas Ai Ogura dulu, kalau kita tengok di Moto3 agak ambil masa juga untuk Ayumu naik. Tapi sekarang ni lepas Ayumu tinggalkan, terus ada pelapis Tayo Furusato. Itu yang kita nak daripada Asian kita, satu-satu sentiasa ada. Bersaing dengan pelumba-pelumba Eropah. Orang fikir kan, orang fikir macam kita ni tiba-tiba nak mengaku Asia pula kan, sedangkan tak ada kena-mengena dengan kita apa semua. Kita macam mana ada orang yang tengok race ni, dia macam dia ni anti-Spaniard. Dia ni macam aku tak boleh tengok orang Sepanyol, sikit-sikit orang Sepanyol, aku nak orang lain menang. Jadi perasaan tu tetap ada bagi kita. Kalau boleh kita nak potong dominan tu. Kita tak nak satu geng tu je dominan, Sepanyol je dominan. Menang kali ni yang datang daripada Colombia, yang kita naik di podium adalah Japan. Sebab apa kita tak suka bila dominan, kita tak nak benda tu jadi stale, kita tak nak benda tu jadi basi. Jadi kita cakap, yelah dia orang lah menang, dah dia orang ni macam tu kan. Jadi asyik-asyik Itali, asyik-asyik Sepanyol kan. Jadi dia jadi macam
memang akan ada macam tu. Memang akan ada. Bukan di Betul Wheel bukan lalang, kita minat semua tapi kita nakkan fight tu. Sebab tu kita jadi macam menang ni, yang naik ni bukan nak mengaku tiba-tiba mengaku Asia pula kan. Tiba-tiba pula mengaku Asia sebelum ni apa benda lah apa. No, kita meraihkan semua sebenarnya. Tapi itulah orang kata fitrah manusia, okey? Betul. Keserumpunan, serumpun makin kita dekat, makin kita rapat. So itu yang membuatkan kita lebih menyokong jiran-jiran terdekat kita. Itulah berkeluarga sebenarnya kita ni. Betul. Juga nama Kejagaan kalau senang. kita kata yang baru naik pun Tachakon Buasri kan. Wah, dia tamat di kedudukan yang terakhir lah baru-baru ni, iaitu di kedudukan yang ke-19. Still kita bagikan support. Dia adalah pelumba daripada ASEAN terutamanya. Pelumba daripada Thailand, Tachakon Buasri. Ini adalah pengalaman pertama dia. Kita dah tak ada wakil daripada negara kita dalam Moto3 ni, kita sokong yang terdekat. Kita tak pernah ada gap, kita tak pernah ada apa-apa dan sebagainya begitu. Sebab kita minat yang dekat dua benda tu je, dua roda tu je. Kita tak ada apa-apa yang lebih daripada tu. Okey, bagi perlumbaan baru-baru ni memang Moto3 memang best, memang bagi saya tip-top. Perlumbaan yang memberikan senyuman oleh peminat-peminat. Ini dia keputusan rasmi baru-baru ni adalah David Alonso berada di kedudukan pertama, Daniel Ricciardo di kedudukan kedua dan juga Tayo Furusato di kedudukan yang ketiga. Malang bagi Adrian Fernandez, bagi nama-nama seperti Vicente Perez yang menunjukkan kita kata awal-awal tu macam tapi ada berlaku masalah lah di mana saya rasa Adrian Fernandez kalau tak silap saya pada Vicente Perez punya jentera yang high side pada ketika tu yang terkena jentera lain dan sebagainya. Kemudian kita tengok Matteo Bertele, kemudian yang terkeluar tu Jose Antonio Rueda. Jadi kita belum dapat tengok dia ni full race lagi. Jadi mungkin pada perlumbaan yang seterusnya di Portimao nanti kita akan tengok. Jadi sebab tu saya cakap tadi dekat YouTube dia cakap tadi David Alonso calon juara. Tachakon Buasri pun calon juara juga kan. Baru pun jadi kita tengok dulu perlumbaan yang seterusnya. Betul. Baru nanti kita sampai kepada satu persetujuan ataupun kita nanti mungkin final hujung sesi nanti kita buat satu prediction. Tekaan betul. Okey Wadi. Okey sekarang ni sebelum kita berehat. Ya, ada sikit lah. Ada sikit teguran lah cikgu, okey? Okey. Kita tengok pada Moto3 itu Adrian Fernandez jatuh kan? Okey. Yang tak best ada sedikit komen terutamanya di Leopard punya page lah. Okey, yang mana happy dengan jatuhnya Adrian. Kita tahu Adrian berpakat dengan Masia pada tahun lepas. Itu cerita tahun lepas. Betul. Kalau kita tak sokong dia tapi jangan kita luahkan kebencian, baik kau contohnya baik mati terus. Jangan ada lah macam come on. Kita jadi mungkin cikgu ada kata-kata yang lebih. Jadi peminat yang bijak kan. Kita peminat yang bijak. Kita minat kan. Kita tak suka tu bukan kita benci. Kita tak suka tu just macam kita nakkan fight tu. Kalau tak ada fight tu, kita tengok seorang baik pergi tengok orang buat time trial ke, pergi buat pusing free practice je. Tak payah lumba. Macam tu kan. Pergi tengok orang main drag. Dia tak kacau orang kan. Macam tu kan. Jadi sebab apa kita minat perlumbaan di litar ni? Ada sebab dia. Dan itu yang menyebabkan kita seronok menonton. Jadi selepas ini okey, kita nak kena tanya prediction Wandi, pilihan calon juara untuk Wandi di Moto3. Perlumbaan pertama dari tahun lepas lagi saya kata. Tahun lepas lagi saya dah kata David Alonso punya. Saya memang memilih David Alonso. Dia letak nama David Alonso. Tapi saya akan meletakkan nama saya bagi David Munoz. Munoz, lain daripada yang lain. Munoz dia tamat di kedudukan 16 baru-baru ni. Okey. Itu selepas dia jatuh. Saya letakkan dia di pilihan juara saya, David Munoz. Jadi kita tengok siapa yang tepat antara Wandi ataupun Cikgu Fizik. Selepas ini kembali perbincangan di Moto2. Kita berhenti sebentar untuk pesanan penaja. Baik.